Cikgu Rasian Helisma daripada SK Pendidikan Khas. Okey, khabar cikgu? Khabar baik, Alright, Alhamdulillah. Selamat tanpa pagi. kita buang masa lagi, kita serahkan kepada Cikgu Alice. Silakan cikgu. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua anak-anak. Dan sebelumnya, tahniah kerana berjaya belajar untuk bersedia untuk mengikuti kelas pada hari ini, ya, kelas Bahasa Melayu kan. Okey, dan Cikgu Elis, okay, kita jumpa lagi minggu ni. Minggu lepas kita ada jumpa dah kan. So hari ni cikgu ada sediakan slide, okay. So hari ni kita akan cakap pasal mengenai konsep pause, okay, ketika marah dan dimarahi. Okay, anda semua mesti pernah marah kan, sebab marah ni kan dia ada alami, itu adalah normal. Semua orang mengalami perasaan ni, akan menjalani, akan merasai perasaan marah ni. Okay, kadang-kadang tanpa sedar, alright, dan tiba-tiba je nak marah. Kadang-kadang kita tak sedar apa kita nak marah kan. Macam mana kita nak mengawal dan mengurus marah kita itu, ataupun masa kalau kita dimarahi pun sama, kita boleh gunakan konsep yang sama. Okey, cuba kita tengok. Okey, konsep pause ni apa dia? Okey, next. Cikgu Subra boleh tekan next. Okey, mengapa kita gunakan konsep ini? Okey, konsep ini akan membantu diri kita menjadi lebih rasional ketika marah. Masa kita marah, kita kadang-kadang tak sedar. Betul tak? Tak sedar. Nak marah, nak campak itu, nak campak ini, betul tak? Jadi bila kita gunakan konsep ini, kita cuba, setidaknya dia akan mengembalikan kita kepada realiti keadaan masa tu. Okey, kita kembali. Maksudnya kalau kita berjaya mengaplikasikan konsep ini, diri kita akan kembali biasa, normal. Barulah kita akan fikir dengan normal. Okey, dan seterusnya ialah cepat sikit tak? Alright, tersedar daripada minda separuh sedar. Ini yang cikgu cakapkan tadi. Kadang-kadang kita tak sedar. Sebab kadang-kadang bila kita marah, kita dah marah sangat, kita dah tak heran dah apa yang sekeliling kita. Kita tahu perasaan kita saja. Betul? Keadaan itu akan jadi macam tu. Okey, itu yang minda separuh sedar tu kita tak boleh nak kawal. Jadi bila kita aplikasikan konsep ni, insya-Allah kita akan dapat kawal keadaan kita. Okey, kita sedar dah, kenapa aku macam tu tadi? So tak seharusnya kita behave macam tu kan. Okey. Dan seterusnya, dan konsep pause ini juga adalah jalan terbaik lah semasa marah. Bila kita berjaya, maksudnya kita berjaya membuat diri kita menjadi seorang yang penyabar. Okay, next slide. Okay, kita tengok yang pertama. Yang pertama ialah diam. Tak susah kan? So kalau kita marah, baiklah kita diam. So bila kita marah tu kan kadang-kadang apa yang kita cakap, kita main sedap je kita cakap. Apa yang kita cakap tu kadang-kadang mengguris hati orang yang kita marah tu. Okey, jadi elakkanlah kita bercakap. Jadi kita diam. So sekurang-kurangnya kadang-kadang kita takut orang tu kecil hati lagi menjadi teruk. Ataupun nanti kan bila dia kecil hati, dia pula jadi marah dan benda tu jadi berganda dan dia pula yang marah kita. Nanti kan takut kita pula yang terancam. Itulah sebab dia ya. Okey, dan diam juga adalah satu simbol kecerdikan. Okey, kita tidak terikut-ikut dengan perasaan kita. Faham ya? Okey, lepas tu kita akan menjadi lebih baik lah dalam jangka masa yang lebih panjang. So maksudnya benda tu akan jadi dalam jangka masa panjang tu kita akan lebih okey, kita akan merasa lagi lebih tenang. Okay, and then kita kena tahu yang kuasa diam tu adalah begitu besar sehingga dia mampu menerbitkan sikap sabar kita. Okay, dan melakukan tindakan yang kedua iaitu berfikir. Okay,
Sebab tu kalau kita diam, kita pergi jauh-jauh, jangan dekat dengan orang yang marah kita ataupun jangan dekat dengan orang yang kita marah tu. Okey, dengan sesiapa sahaja, kawan-kawan, kadang-kadang kita pun ada kecil hati dengan ibu bapa ataupun adik-beradik, jauh sekejap. Masuk dalam bilik ke, kan? So diam, jangan cakap apa-apa. Kuatkan semangat kita supaya kita diam. Okey, ini bila kita jadi macam tu, maknanya kita dah meningkat sikit, kita jadi sabar. Okey, and then yang keduanya, konsep pause ni ialah berfikir. Bila kita dah diam tadi kan, so kita bila masuk bilik, kita dah fikir ataupun keluar rumah, duduk dekat beranda ke, dekat taman luar ke kan. So kita berfikir. Berfikir dengan hati. Okey, bukan berfikir macam kita berfikir setakat berfikir je. Macam jawab periksa, apa benda yang kita nak fikir kan. So kita berfikir dengan hati, bermonolog ataupun intrapersonal kan. Berfikir dengan hati. Hati ni ialah sesuatu yang mampu berfikir bukan sebab akal je. Okey? Orang kata berfikir-fikir akal. Okey, tapi kali ni kita fikir dengan hati. Kenapa aku perlu marah? Tanya diri kita sendiri balik. Kenapa? Kan, perlukah kita marah? Apakah kesan kemarahan kita tu nanti? Adakah orang yang kita marah tu akan terima akibat dia, ataupun kita sendiri akan terima ke akibat dia? Okey, dan baru ketiga, kita tanya diri kita macam mana dengan pandangan Allah kepada kita. Kan, so benda-benda tu semua bila kita berfikir balik, kita berfikir satu-satu, dia akan memberi kita keinsafan sedikit. Okay, kita akan membaharui iman kita, cara kita berfikir. Dia akan menghilangkan rasa rindu, rasa risau kita, rasa sedih kita, rasa duka kita. Okay, dia akan mencerdaskan juga akal dan kefahaman kita. Okay, bila kita fikir dan kita fikir dalam hati tu, bila kita bercakap-cakap dengan diri sendiri dan dengan Allah, insya-Allah kita akan dapat jawapan dia. Okay, so sebab apa? Bila kita berfikir dengan hati ni, walaupun sesaat, dia akan menyebabkan roh kita ni bertasbih, ingat Allah kan. Allahu Akbar, ya Allah daripada mana pun memang daripada Allah juga kan. Okay, walaupun kadang-kadang memang susah, tapi bila kita cuba, insya-Allah boleh. Kita boleh. Orang lain boleh, kenapa tak boleh kan? Cuma berfikir dengan hati ni, selalunya orang dalam perasaan marah dan orang yang selalunya yang dalam keadaan kesedihan, keadaan bersedih, kita akan dapat benda ni. Okay, so inilah yang dia bila kita berfikir dan dia akan menggerakkan pandangan kita dan meningkatkan cara pemikiran kita ke arah yang lebih baik. Kan? So dua perkara ni tak adalah susah mana pun. Cuma memang orang kata kalau yang panas baran tu, so elak-elakkanlah sebab tangan dan mulut memang sedap je akan bercakap dan buat apa je kalau kita marah. Jadinya dua perkara ni, konsep pause ni amalkan. Okay, cuba. Cuba kita cabar diri kita. Kita boleh buat. Kenapa kan tak boleh? Okay, next. Okay, sebelum dua perkara ni kita amalkan ya. So jangan cuma satu lagi cikgu nak kongsikan yang last sekali ialah ini cikgu jumpa daripada petikan daripada Ustaz Norman Alihan, kenal tak? Okay. Dia kata malah Allah memberi perumpamaan bahawa orang yang tidak mahu berfikir dengan akal dan jiwa mereka tentang Allah. Okay, mereka samalah seperti lembu, kerana lembu adalah binatang yang sangat tidak responsif dan lambat memberikan reaksi. Kenapa lembu? Pernah tak jumpa lembu duk ragut rumput tepi jalan? Pernah tak? Kan? Ada tak dia herankan kamu berjalan dekat situ, kereta lalu lalang, ada tak? Kalau kita tengok tak ada pun kan, dia akan leka je ragutlah rumput tu, makan dan terus makan. Dia takkan hiraukan orang sekeliling. Jadi inilah dia yang Ustaz ni yang dimaksudkan dengan akal dan jiwa ni. Okay, berfikir dengan hati tu bila kita memikirkan keadaan sekeliling kita, orang sekeliling kita, okay, berfikir betul-betul. Jadi kita akan hiraukan, kita akan ada perasaan yang betapa orang sekeliling kita itu penting. Okay, bukannya buat tak tahu je macam lembu tu kan. So itulah perumpamaannya. Lebih kurang begitu itu yang kita nak share pada hari ini. Okay, so janganlah bercakap kalau kalau tak ada perkara yang baik, tak ada yang penting, baik kita diamlah.
tak ada masalah pun. Rasanya semua boleh buat pun. Kalau tak ada kawan, kalau seorang-seorang pun selalunya memang kita akan diam kan. Sebab itulah kita kena pergi jauh dan menyendiri, membawa dan kita berfikir bila kita seorang-seorang tu kita diam kan. Tak ada orang yang kita nak cakap sendiri melalui kan, melainkan dengan diri kita sendiri. Bercakap dengan diri sendiri, bermonolog intrapersonal kan, secara intrapersonal. Okey. Saya cikgu rasa ini sahajalah perkongsian pada hari ini. Diharap anak-anak semua dapat mengamalkan konsep pause ini, dan hari ini cikgu share pun sebab kita sama-samalah belajar kan. Kadang-kadang manusia ni biasalah kan lupa, dan sama-sama belajarlah. Jadi cikgu ingatkan semua selamat belajar pada hari ini dengan cikgu bahasa Melayu kita pada hari ini. Terima kasih semua. Bye. Selamat belajar.